Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi mengunjungi channel Cikgu Aznida. Hari ini kita akan mempelajari tajuk aplikasi teknologi. Apa yang akan kamu pelajari ialah 3.1.3 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk yang akan dihasilkan. 3.1.4 membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. 3.1.5 menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. 3.1.6 mengira kos bahan reka bentuk produk yang akan dihasilkan. 3.1.7 menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih. 3.1.8 membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Mari kita lihat pada poster ini. Ia merupakan sebuah poster pertandingan reka cipta. Setelah kamu melihat poster ini, kamu bolehlah menjanakan idea. Bagaimanakah caranya untuk menjanakan idea? Okey, yang pertama, senaraikan dahulu produk yang boleh dihasilkan dengan menggunakan peralatan seperti pen 3D. Yang kedua, penghasilan produk hendaklah dengan menggunakan peralatan yang sedia ada. Yang ketiga, berbincang dengan rakan atau guru apakah produk yang akan dihasilkan. Ini ialah lakaran yang pertama. Mari kita lihat lakaran yang kedua. Inilah lakaran yang kedua. Kenapa kamu perlu membuat dua lakaran? Daripada dua lakaran ini, kita boleh memilih lakaran yang terbaik hasil daripada gabungan kedua-dua lakaran ini. Mari kita lihat bagaimanakah rupanya lakaran yang terbaik. Inilah hasilnya lakaran yang terbaik yang terdiri daripada lakaran 1 dan juga lakaran 2. Di dalam lakaran terbaik ini, kamu hendaklah menyatakan dengan jelas apakah bahagian yang perlu ada pada kapal terbang mini ini. Kamu juga perlu menyatakan ukuran bagi setiap bahagian seperti badan, sayap dan juga ekor. Ia perlu dinyatakan dengan jelas supaya kita boleh membuat langkah yang seterusnya. Bagaimana kita membuat penilaian pada lakaran dan membuat penambahbaikan? Terlebih dahulu kita perlu menyenaraikan beberapa elemen pada kapal terbang tersebut. Contohnya yang pertama iaitu badan. Pada badan, bentuknya hendaklah berbentuk silinder. Kenapa ia perlu berbentuk silinder? Kerana ia menyamai bentuk badan kapal terbang yang sebenar. Kemudian panjang kapal terbang ini yang kita hendak bina, panjangnya ialah 15 cm. Okey, panjang ini sesuai dengan saiz badan berbentuk silinder. Ia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Okey, kemudian sayap. Okey, sayap pula ada di kiri dan juga di kanan. Okey, catatan kedudukan sayap kiri dan juga sayap di kanan menyamai keadaan kapal terbang yang sebenar. Okey, tak ada kapal terbang yang ada satu sayap saja. Mesti ada dua sayap. Okey, kemudian panjang sayap yang kita hendak bina ini ialah 8 cm. Okey, ia adalah sesuai dengan saiz keseluruhan kapal terbang tersebut. Okey, kemudian yang terakhir sekali ialah elemen ekor. Ia berada pada bahagian belakang sekali. Kedudukan ini sesuai dengan kedudukan pada kapal terbang yang sebenar. Dan juga ketinggian ekor ini ialah 6 cm. Ketinggian ini juga sesuai dengan keseluruhan saiz kapal terbang mini. Daripada penilaian lakaran ini, kita boleh membuat sebarang penambahbaikan supaya hasil kapal terbang mini kita adalah yang terbaik. Selepas membuat lakaran, kita bolehlah membuat pengiraan kos. Anggaran kos untuk membina kapal terbang mini dengan menggunakan pen 3D ini ialah filament pen 3D. Harga untuk 1 meter filament pen 3D ini ialah 50 sen. So kita akan mengguna lebih kurang dalam 5 meter. So 50 sen darab dengan 5 meter, jumlahnya ialah RM2.50. Sebelum kita menghasilkan produk ini, kita perlulah menyediakan alatan dan juga bahan. Alatan yang diperlukan ialah pembaris, pensel, pen 3D, gunting, acuan kapal terbang mini dan juga adapter elektrik. Bahan yang diperlukan pula ialah filament pen 3D. Selain menyediakan acuan badan kapal terbang dalam bentuk 3D tadi, kita juga perlu menyediakan acuan ataupun lukisan ataupun lakaran untuk sayap dan juga ekor. Yang ini dalam bentuk 2 dimensi, hanya lakaran di atas kertas sahaja. Mari kita saksikan bagaimanakah langkah-langkah untuk membina kapal terbang mini. Langkah yang pertama, membuat badan kapal terbang. Langkah yang kedua, mengeluarkan badan kapal terbang mini. Langkah yang ketiga, membuat muncung kapal terbang. Langkah yang keempat, membuat sayap dan juga ekor kapal terbang. Pastikan kamu membuat 2 sayap dan juga 3 bahagian ekor.
Inilah bahagian badan kapal terbang yang telah siap dibina. Seterusnya, ini ialah langkah untuk mencantum bahagian kapal terbang. Inilah kapal terbang yang telah siap dibina. Nampak menarik kan? Kamu juga, cikgu pasti, akan dapat membuat kapal terbang yang sama. Kamu hanya perlu mengikuti setiap langkah-langkah yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Setelah siap membina kapal terbang tersebut, kamu hendaklah bersedia untuk membuat pembentangan produk. Terdapat 3 cara untuk membuat pembentangan produk. Yang pertama, membuat pembentangan melalui buku skrap. Atau yang kedua, membuat pembentangan dengan slide menggunakan PowerPoint. Ataupun yang ketiga, membuat video berkaitan dengan pembuatan produk. Kamu boleh menggunakan ketiga-tiga cara ini untuk membuat pembentangan bersesuaian dengan bahan yang kamu ada. Inilah contoh video pembentangan kapal terbang mini. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Di akhir pelajaran, cikgu harap kamu akan dapat menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang keempat, mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasilkan. Yang kelima, menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yang dipilih. Dan yang terakhir sekali, membuat pembentangan produk yang dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media. Sekian dahulu untuk hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat membina kapal terbang yang lebih cantik daripada kapal terbang yang telah cikgu bina. Sehingga berjumpa lagi dalam video cikgu yang seterusnya. Jangan lupa untuk menekan button subscribe dan juga like dan komen jika ada terdapat apa-apa komen yang hendak diutarakan. Sehingga berjumpa lagi. Bye.